Kamu tahu mana? Quran cerita. Macam mana Quran cerita? Ahli sains mengkaji berpuluh tahun, beratus tahun. Akhirnya dia pertemui bagaimana proses anak dalam kandungan daripada air mani kemudian berubah jadi mudrah, alaqah, dibalut dengan lahma, daging. Kamu tahu sebenarnya, dia pun jenuh cerita, penciptaan manusia ini, kita, iya ke? Kami dengar dah lama dah benda tu. Dengar mana? Nabi sebut dalam Quran. Dulu bila dengar gini, orang anggap dongeng. Tapi bila dibuktikan, maknanya sah. Kita ni apa? Kita ni sekadar nak mengesahkan apa yang sudah ada. Maknanya Quran itu adalah jawapan kepada semua perkara. Cuma tugas kita sekarang ni nak cari bukti benarnya Quran. Sebab itu kita tak boleh ambil benda lain lalu menilai Al-Quran. Tapi kita kena ambil benda lain dinilai dengan Al-Quran. Cuma Quran ni ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat, ada ayat-ayat yang zanniyat. Yang tu kena fahamlah dulu. Jangan kita kata, ni sekarang zaman apa? Orang duk beriman dengan bumi datar. Main hujah Quran juga. Sebahagiannya padahal ilmu tu ilmu falsafah. Berhujah. Mari balik. Dia tuan-tuan, bumi ni, manusia ni, dia akan putar sama je. Dia pusing balik. Benda yang dulu cuma dia upgrade. Dulu orang pakai tak berselerak, kan? Dulu orang pakai berselerak, baju tak cukup, kain tak cukup. Dalam sejarah tamadun manusia lah, kan? Tapi dalam Islam kita cerita lama dah, benda ni tak ada masalah. Apa pakaian tu turunnya Nabi Adam tu dah tutup aurat dah semua dah. Tapi makna putaran. Sebab itu Al-Quran dia tidak membicarakan tentang tamadun. Dia membicarakan tentang ibrah dan sikap manusia dalam sesebuah tamadun. Sebab tamadun akan berubah. Tamadun ini dia akan balik. Dan tamadun ini akan muncul berdasarkan keperluan semasa. Kalau macam dulu, apa perlunya kapal terbang? Tak perlu kapal terbang. Tak. Dulu apa perlunya dewan besar-besar? Tak ada orang pun. Dewan apa? Sekarang kenapa perlu banyak makanan segera? Sebab orang sibuk. Dulu tak ada sibuk apa? Nak makan Maggi buat apa? Contohlah. Sebab itu Al-Quran membicarakan tentang sifat manusia. Almarhum Asy-Syahid Sayyid Qutb, dia tulis buku berkaitan dengan Al-Quran. Dia tulis tafsir Fi Zilalil Quran. Dalam satu topik, satu buku pun Allah SWT, dia menyentuh Jailul Quran Al-Munfarid. Dia membicarakan tentang generasi Al-Quran yang unik, yang dibentuk oleh Nabi SAW di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bagaimana Al-Quran telah menterjemahkan suatu bentuk manusia yang luar biasa sikapnya, yang luar biasa tamadun yang dibina. Ni membicarakan tentang Jailul Quran. Sebab itu bila kita mengkaji Quran, maka kita nak bentuk Jailul Quran ini, generasi Al-Quran ini. Bagaimana nak bentuk generasi Al-Quran? Dengan panduan Al-Quran yang sangat lengkap. Quran cerita tentang kaum Ad, kaum Thamud, cerita tentang wayunhitunal jibal, depa tebuk gunung ganang dan sebagainya. Tapi yang lebih besar, Quran membicarakan tentang sikap manusia itu. Ya, dia ceritalah tebuk ni, tapi dia tak sebut nama secara khusus. Dia tak sebut nama tempat secara khusus. Dia tak sebut tahun. Sebab Quran bukan kitab sejarah. Tapi sejarah ada banyak dalam Quran. Dan sejarah Quran tidak boleh dinafikan. Sebagaimana banyaknya penipuan-penipuan dalam sejarah yang kita baca hari ini. Sejarah hari ini banyak sangat penipuannya. Ditulis oleh penjajah. Bangsa yang memerintah, menjajah. Perak ni,
Dalam sejarah dicatatkan bahawa ketika mana Soekarno dengan Dr. Hatta pejuang Indonesia dengan Soekarno nak pergi minta merdeka daripada Jepun, dia turun di Aulung, Taiping. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Hilmi jumpa, bincang, minta sekali kemerdekaan untuk negara kita. Dan dibawa, disebutkan Jepun dah bersetuju. Lebih kurang 2 bulan sebelum kemerdekaan nak diisytiharkan oleh Jepun, tiba-tiba Jepun bom atom. Hiroshima dan Nagasaki. Nak cerita hebat orang Perak lah kan. Nak cerita. Tak, saya nak ceritakan bahawa Quran ini dia menceritakan generasi. Sebab itu ulama kata generasi yang wujud di zaman Rasulullah yang dibahaskan oleh Al-Quran masih ada di zaman kita. Manusia seperti Abu Bakar ada zaman kita. Apa sifat kepada Abu Bakar? Abu Bakar ramai nama, tapi yang penting sifat Abu Bakar, iaitu apabila dibawa kepada mereka Quran, dibawa kepada mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak banyak cerita, dia taat. Ada generasi jenis perangai Abu Jahal, ada juga bawa marilah Quran, bawa marilah hadis, dia kata tak. Cabar Nabi, wahai Muhammad, kalau betul kamu ni Nabi, sila belah bulan. Kalau kamu boleh belah bulan, kami beriman dengan kamu. Nabi belah bulan, serupa tu dia kata, ingat kok kamu ni main-main je. Kami duk syak aja ahli sihir. Belah bulan, confirm ahli sihir pula. Sebab kerja dia nak melawan. Kalau zaman Nabi ada manusia, pak saudara dia Abu Talib, zaman kita pun ada. Tak ada nama Abu Talib, jarang. Ada jugalah. Abu Talib ni apa perangai dia? Abu Talib ni seorang yang kuat bela Islam melalui Nabi SAW. Kerana hubungan kerabatnya, hubungan bangsanya, kaitan kekeluargaannya, sayangnya kepada Nabi SAW. Dia bela Nabi, pertahankan Nabi. Tapi Allah tidak memberi hidayah Islam pada dia. Ada. Minta tolong apa bab Islam ni, bagi. Orang bukan Islam pun ada yang begitu. Oh ini Islam, dia tahu ada ong. Sahabat saya cerita seorang ulama belah meninggal dah lah. Patih, bukan patih Greek, patih selama tu. Dia kata patih ni jalan pergi kalau pergi kat tempat Cina ni, tengah pomen tu, tengah pomen motor ni, patih minta tolong hantar, dia kata berhenti, basuh tangan tu. Minyak ni, basuh tangan berhenti. Start motor, pergi hantar dulu. Kenapa? Dia kata ini orang banyak ong. Tolong, dia percaya. Tapi dia tidak beriman. Orang Islam pun ramai. Saya minta maaf. Saya nak pergi ke masjid apa semua, sibuk. Tak sempat langsung. Nak hadir benda-benda begini, sibuk. Tapi cakap aja. Tak banyak mana, habak mai. Bagus. Seperti Abu Talib. Ada pula jenis Abu Sufyan. Dulu cukup kuat menentang. Sebab tak reti Islam lagi. Sampai datang hidayah. Jadi orang yang paling kuat membela Islam. Quran membicarakan sifat munafik. Quran membicarakan sifat orang-orang yang beriman. Quran membicarakan sifat musuh yang terang. Yahudi laknatullah. Bila kita baca Quran ini, kita telusuri gambaran-gambaran dan sirah yang ada. Bila kita tengok masyarakat tuan-tuan, kita jadi orang yang tenang dan semakin yakin kepada kebenaran Al-Quran. Sebab itu musuh utama mereka bagaimana nak hapus Quran daripada umat. Gladstone ke siapa ke? Gladstone kan sebut terang-terang. Dia kata selagi orang Islam pergi haji dengan baca Quran, selagi itu kita susah nak kalah. Bagaimana nak mengalahkan mereka? Jauhkan Quran daripada mereka. Apa yang dia buat? Pertamanya menghilangkan bahasa Arab daripada bangsa dunia, bahasa dunia. Hatta orang Arab sendiri pun tak reti baca Quran. Bukan tak reti baca Quran, tak faham Quran. Bahasa dia tu tak faham. Takkan ustaz tak faham. Macam tuan-tuan, sebahagian kita baca buku sastra. Kan? Tak faham apa benda sastra ni. Kan? Cerita berbelit-belit kan? Sajak. Tak faham juga sajak. Syair tak faham juga. Tambah gurindam dan sebagainya. Pantun pun tak faham. Kadang-kadang kita buat analogi pun tak faham. Sampai teruk tara tu. Kan kita kata, oi macam anjing menyalak bukit. Kamu kata aku anjing. Nampak benar tak reti bahasa.
Anjing menyalak bukit, faham di sudut bahasanya. Bukan orang kata hang tu anjing. Kera di hutan disusukan, anak dikepuk mati anak anak di pangkuan mati kelaparan. Bila pula aku pergi menyusukan beruk, katanya. Memang beruk sungguhlah. Tak reti bahasa. Orang Arab pun ada yang tak reti bahasa. Dia reti, terjemahan dia reti, tapi tak faham. Orang ajam dijauhkan dari bahasa Arab. Tak cukup menjauhkan daripada bahasa Arab. Akhirnya, mematikan mereka sehingga tak faham tulisan Arab. Termasuk di negara-negara jajahan, termasuk tanah air kita Malaysia. Ditinggalkan kita dengan menghapuskan tulisan Jawi daripada bahasa Melayu. Diambil bahasa tulisan Rumi. Sedangkan dulu bahasa kita menggunakan tulisan Jawi. Nak hilangkan Al-Quran, tuan-tuan, sedar ini perancangan halus dan teliti musuh. Mana mahari nak mengagungkan kita dengan tulisan Rumi? Tulisan kita tulisan Jawi. Sebab apa? Dengan memahami tulisan Jawi, kita boleh memahami tulisan Quran. Paling tidak baca Quran. Kesan generasi ini akhirnya tak reti baca Quran. Malaysia, Indonesia sama. Terpaksa pula buat Iqra. Nak bagi baca balik, bagi faham. Macam-macam teknik nak bagi faham tulisan Quran. Sampai hari ini, oleh kerana tak faham dan tak retinya orang pada tulisan Quran, terpaksa pula tulis Quran dalam bahasa Rumi. Tuan-tuan, tinggalkan benda tu. Saya sangat bimbang, walaupun dia kata ada faedah ustaz, ada manfaat. Tak ada. Ialah pada orang yang tak boleh baca Quran, maka kena baca Rumi. Kalau kamu boleh baca Rumi, kenapa kamu tak boleh belajar baca Quran? Tak logik. Tulisan Rumi kita boleh belajar. Bahasa Inggeris pun boleh. Takkan tak boleh nak belajar huruf-huruf Quran? Kenapa mengambil jalan pintas untuk membaca dengan tulisan Rumi? Minta maaf, saya tak setuju benda tu. Ulama-ulama jelas sebahagian besar daripada mengharamkan kerana tak tepat sebutannya. Kita belajar bahasa Arab, kita belajar makhraj. Kita belajar fasahah dia. Sebab istilah bahasanya itu, hurufnya itu tak sama. Setelah kita biarkan tulisan Melayu, tulisan Rumi, tulisan Jawi itu tidak digunakan untuk bahasa Melayu, tiba-tiba kita nak memelayukan Quran. Ini jalan pintas apa yang kita buat ni? Kita bimbang akhirnya nanti oleh kerana dirasakan mudah, akhirnya besok tak ada langsung dah Jawi, Quran yang ditulis dalam Jawi, sebab kita orang Melayu belajar tulisan Quran dengan. Inilah yang berlaku di Turki. Ini yang berlaku di Turki. Cuma Turki itu drastik. Kemal Atatürk dia buat secara drastik melalui kuasa yang ada. Tapi kita dia datang secara halus. Oh tak apa. Kita mudahkan dengan cara ni. Dia buatlah DH tu dia buat bo titik. Kalau kita boleh menterjemahkan huruf itu, gambaran dha ini begini, DH tu bunyinya begini, kenapa tak ambil terus ke begitu? Tuan-tuan, kita bimbang, akhirnya nanti tak payah belajar dah Quran ni. Tak payah belajar dah tulisan Quran. Kenapa? Kita boleh baca Quran dengan tulisan Rumi. Secara halus, sedikit demi sedikit, dihakis daripada umat Islam kerana motifnya menjauhkan umat Islam daripada Al-Quran. Quran ini kalam Allah. Nak serang Quran tak boleh. Allah, cabaran Allah tu sampai la, tak ada orang berani lawan, tak boleh buat. Lawan pun tak mampu. Memang dia kalah dah, dia surrender dah. Bagaimana nak kalahkan Quran? Apa yang menjadi tunjang pada Quran? Nak lawan lumba, kita naik kereta Volkswagen zaman 60-an, Volkswagen enjin belakang tu, nak lawan dengan Ferrari. Nak buat kat mana ni? Tak boleh dah. Dah main jahat lah. Cucuk tayar, bagi pancit. Cucuk tayar Ferrari, kita lemah. Oh laju, Ferrari tak ada jalan, tayar pancit.
tak boleh menghapuskan Quran, dia serang hadis Nabi SAW yang menjadi penafsir kepada Quran. Tanpa hadis Nabi, orang tak faham Quran. Tak faham semayang, macam mana nak semayang? Quran tak cerita bagaimana nak semayang. Maka hadis menerangkan. Lawan hadis Nabi. Hadis Nabi, dia bawa idea Nabi ni betul, dia ni hebat, tapi dia juga manusia biasa. Nampak halusnya. Daripada tinggi martabat Nabi dengan sifat kerasulannya yang maksumnya, diturunkan. Betul, dia ni hebat, orang cerdik, orang begini. Tapi dia juga manusia biasa. Ada ketikanya tersilap. Ada ketikanya terlupa. Logik boleh terima? Ya. Betul lah. Kadang-kadang marah. Kan sifat Nabi tu manusia biasa. Nampak? Dia mari. Dia menggunakan hujah agama dengan tidak memahami konteks yang sebenar. Dia nak faham satu benda, bukan hanya benda tu, tapi kena faham konteks perkara tersebut. Samalah bila saya buat kenyataan, kena tengok konteks perbicaraan saya itu. Tak boleh dengar ambil tu, ambil gitu je. Sebab itu Quran, dia ada asbabun nuzul. Kenapa ada asbabun nuzul? Sebab nak fahamkan apa konteks ayat ini diturunkan. Sama aja dengan hadis. Sebabul wurud dan sebagainya. Kena faham konteks tadi. Maka direndahkan martabat Nabi sehingga akhirnya meragui Nabi SAW. Hadis-hadisnya. Hari ini tak habis balah lagi. Bila ulama-ulama datang, Allah pelihara dengan datangnya ulama-ulama yang bukan Arab pun. Tirmizi, Bukhari. Datang mereka ini mempertahankan hadis-hadis Nabi dengan disiplin yang sangat ketat. Maka lahirnya disiplin-disiplin ilmu berkaitan dengan hadis. Sehingga tidak ada dalam sejarah ilmu detailnya membahaskan tentang seorang manusia dari segi tindakannya, dari segi perlakuannya, dari segi bahasa dan lenggoknya. Dan dari segi orang yang meriwayatkan menjadi sanad satu persatunya sehingga akhlak dan peribadinya diperbahaskan. Tak ada dalam dunia ni melainkan dalam ilmu hadis. Maka hadis yang cuba dilonggarkan tadi diperkemahkan balik. Tapi ada longgar sikit dah. Siapa pula yang bawa hadis ni? Ulama. Serang pula ulama. Puh tayar, pancit tayar, tengok potong balik. Baik, pasal apa? Ada pomen. Pomen tukang buh bagi pam balik tayar tadi, tampai balik. Serang pula pomen tu. Bila tak ada pomen, tayar tadi tak boleh angin. Bila tak ada angin, kita menang. Serang pomen balik. Serang ulama ini dengan tuduhan-tuduhan yang tujuan dan matlamatnya menghilangkan penghormatan masyarakat pada ulama. Kita tidak menafikan ulama manusia biasa, ulama ada kelebihan, tetapi menghina ulama, menjatuhkan martabatnya sebenarnya satu perancangan jahat daripada musuh untuk menghilangkan panduan dan tempat rujukan masyarakat. Dalam keluarga, tuan-tuan, kena ada seorang yang dihormati. Kalau seorang ayah tidak lagi dihormati dalam keluarga tu, hancur keluarga. Kalau dalam masyarakat tak ada orang yang dihormati, hancur masyarakat. Meru ni. Tu sebab dulu dalam kampung tu Pak Imam ni cukup respect lah. Segala benda dia. Sampai nak periksa bawa pensil jumpa dia. Padahal dia pun dulu pakai batu kapur aja. Belajar. Dia bawa pensil kat dia. Suruh dia baca doa. Kan? Nak cerita penghormatan masyarakat. Semua isu jumpa Pak Imam. Semua isu jumpa Pak Imam. Kena ada seorang tokoh dalam masyarakat yang boleh menyelesaikan. Yang boleh memberi kata putus. Walaupun tidak tuntas. Tapi kata-kata dia dihormati sebagai panduan. Bila tak ada, dalam masyarakat kita ulama-ulama mula dipertikaikan. Lalu dibawa hujah dengan ulama Bani Israel. Yang langsung sepatah habuk tak kena. Ulama Bani Israel lain.
Mereka adalah penyesat umat. Sebab ada Nabi perbetul. Tapi ulama, Nabi kita Muhammad SAW, pewarisnya ulama. Maka usaha menjatuhkan kedudukan, penghormatan masyarakat pada ulama ini dijalankan dengan penuh halus, tertib. Tujuannya satu saja. Merendahkan martabat ulama sehingga sama dengan orang lain, menyebabkan tak ada lagi orang yang kita nak hormati. Siapa lagi kita nak merujuk? Khasnya dalam masalah agama. Maka bebaslah manusia. Itu yang disebut ittakhadhan nas ru'usan juhala. Lalu manusia mengambil orang jahil. Fatwa disebut secara bebas. Dalil-dalil ulama dianggap suatu yang menyesatkan. Oh, boleh je dalil. Kena faham. Dalam Islam ni memang buat apa pun kena ada dalil. Kejap dalil boleh, kejap dalil tak boleh. Ya. Memang ada. Bila berubahnya keadaan. Bila berubahnya suasana. Sebab itu Quran pun kalau ngaji ada nasikh, ada mansukh. Apa ni? Quran dulu lain, sekarang turun ayat lain. Hari tu kata gini, ini kata gini. Ini kata lakum dinukum waliyadin. Yang ni kata hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Yang ni suruh lawan sampai habis. Yang ni pula kata ikut suka kamulah, kamu aku. Mana satu betul ni? Maka ulama membicarakan ilmu nasikh dan mansukh. Quran pun ada beza. Tapi bila difahami dengan konteksnya, bila difahami dengan disiplin ilmunya, selesai masalah. Tapi bila tidak difahami, dibahas secara jahil, maka rosaklah masyarakat. Demikian ulama dengan dalil-dalilnya. Melainkan ada dalil yang hujah di kalangan ulama juga. Bukan di kalangan kita. Hari ini manusia bebas. Siapa pun boleh membahas dalil-dalil yang difahami secara tertib ilmu, dipelajari dengan pelbagai disiplin ilmu, dibahas oleh orang jahil dalam Facebook. Ini bahaya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan. Hanyalah untuk menghancurkan Al-Quran. Akhirnya ulama pun tak boleh. Masih ada penghormatan masyarakat pada ulama. Sebab nilai ulama dalam masyarakat kita ni masih tinggi. Dia pergi kepada satu step lagi. Menekan dan membunuh institusi-institusi yang melahirkan ulama. Dijatuhkan, dibataskan, disekat pendidikan ulama-ulama ini. Bila berlakunya 11 September, seluruh dunia diganggu dengan alasan pusat keganasan. Saya tak membahas panjang benda itu. Banyak termasuk dalam negara kita. Ketika 11 September tu banyak. Sampai ayat-ayat jihad dikeluarkan daripada silibus. Ini berlaku. Saya nak sebut poin saya dengan topik kita nuzul Quran ini ialah bagaimana mereka nak berusaha menjauhkan manusia daripada memahami Quran dan bergantung dengan Quran sampai turun, cari. Tujuannya hanya satu. Untuk menjauhkan kita daripada Quran. Sebab bila kita berpandu kepada Al-Quran, kita berpegang kepada Al-Quran, umat dan masyarakat selamat. Tak sempat nak bicara tentang Badar Kubra. Sembang Badar Kubra pukul 9 pula. Saya pun ada hal lagi lepas ni, ada online. Ada satu program yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan kita boleh kembali menyedarkan masyarakat kita, satunya, Quran ini bukan kitab biasa. Quran ini perlu dirasai sebagai suatu mukjizat yang kekal. Bertuahnya kita umat Nabi Muhammad dapat mukjizat dan kekal sifat mukjizatnya. Kalau Nabi Isa boleh merawat orang sakit dengan mukjizat yang Allah bagi, insya-Allah kita juga boleh merawat orang sakit dengan mukjizat Al-Quran. Paling tidak kita boleh merawat hati yang resah, yang mana-mana doktor tak boleh confirm untuk rawatnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub.
Doktor paling kuat bagi ubat penenang lah. Ubat penenang. Habis ubat penenang tu, stres balik. Quran menawarkan kepada kita ketenangan yang abadi. Satu kajian saya baca. Dia kata, dibuat di mana? Kajian dia kata, satunya dibacakan Quran pada orang sakit, satunya dibacakan bahasa Arab pada orang sakit. Nilai stres, ketenangan, di kajian stres tu, sakit tu, dia kata ketenangan pada orang yang baca Quran dia pergi sampai 65%. Pada bahasa Arab tu dia boleh pergi 35 gitu. Sebab itu di Jepun kan, bagaimana anak-anak kita, pendakwah-pendakwah kita yang Jepun ni tak biasa dengar, dia bagi dengar Quran. Kamu dengar tak lagu apa ni? Lagu kata dia. Kita kata takkanlah sampai dalam dunia internet ni pun budak muda tuan-tuan, dia tak kira. Dia tak pernah dengar, dia bukan dunia dia buat apa dia nak macam tuan. Tu apa saya dengar lagu Hindu ke apa? Lagu Hindustan adalah agama Hindu. Tak, kita pun tak dengar. Samalah dengan dia. Bila dengar tu, sedaplah lagu apa ni? Inilah alunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia kata dapat tenang. Allah menyebut sifat mukjizat Quran itu mengalir. Banyaklah. Sebab itu hargailah Quran itu dengan sifatnya mukjizat. Gunalah semua perkara dengan Quran. Tapi jangan lupa tujuan besar Al-Quran yang tak boleh kita tinggalkan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk pada manusia dan keterangan yang membezakan di antara yang benar dan yang salah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dah hampir sejam. Minta maaf terkasar bahasa, terlanjur adab budaya. Mudah-mudahan tuan-tuan tolong doakan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada saya untuk berilmu, beramal dengan apa yang saya sampaikan. Dipermudahkan urusan dunia akhirat dan insya-Allah kita saling ingat mengingati. Insya-Allah tuan-tuan, apa yang kita dengar yang memberi manfaat, kongsikanlah sebanyak mungkin. Kalau dapat kita bersembang dengan orang, sebarkan, itu satu kelebihan. Selain daripada pahala, insya-Allah akan menambahkan ingatan. Paling tidak pun boleh tulis dalam WhatsApp, boleh tulis dalam Facebook dengan